Assalamualaikum geng, bersama aku lagi Zafri dalam YouTube channel Wibro. Hari ni kita nak bincang satu chapter yang sangat-sangat padat, sangat-sangat penuh, sangat-sangat banyaklah benda dalam dia kan, dengan bro Adab kita daripada ID Studio. What's up? Yo. Ya, okey, alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Sihat. Dah kembali balik ke Wibro. Kembali Setelah berapa lama lah. Yes, kalau kembali aja. Orang tak tahu, Adam dia sakit untuk 2 minggu ni dan dia dah 100% macam Zoro dan Luffy. Ya, alhamdulillah. Macam Zoro dan Luffy. Okay. So chapter 1052 kita terus pergi Boleh, tak ada masalah, boleh. Collab ni kita buat 2 part. Ya. Nak cakap benda tu lah. Betul. Collab ni kita buat 2 part. Ni part pertama kat channel aku, dan sambungannya kat channel Adam, ID Studio. Ya, itu benda yang saya rasa semua orang nak tahu. Kita borak tu pasal yang ending tu, tu kat ID Studio. Yes. So bermula dengan aku tengok panel ni je aku dah excited. The Holy Land. The Holy Land Marijoa. Every single time bila chapter yang ada Holy Land ni keluar, dia jadi tak senang duduk, jadi macam ya, betul. Sebab saya waktu first time saya tengok Marijoa, saya dah agak mesti pasal Yonko kalah tu, dan saya ada rasa macam akan ada bounty the next bila saya baca tu kan. Betul. So CP0 yang hari tu yang dah berlari tu, dah skywalk tu, dia dah sampai lah. Dia dah sampai lah ke Marijoa. Tak tahu macam mana boleh laju sampai. And dia sampai kat Marijoa ke dia sampai dekat kapal kapal CP0 yang ada dekat kan? Mungkin dia dekat kapal kan. Lepas tu dia hubung kan, dia hubung daripada, lepas tu ada someone interrupt tu kan, yang dia hijack sistem komunikasi tu kan, iaitu orang yang appear dekat ending chapter yang ini which is someone yang tak tersangka lah dia yang akan datang. Yes, okay. So silap dari situ, dia dah sampai ke kapal tu, dia dah boleh contact lah kan. Ya, dia boleh contact. Okay, cantik. Terkejut juga sebab Zunisha tak habiskan Jack punya kapal kan. Tapi tak tahu, ada orang troll tu, Zunisha datang just for the height of Gear 5 and then ciao. Macam tak ada pasal sangat Zunisha tu sebenarnya. Tapi kembali ke Holy Land Marijoa. So Gorosei dah dapat tahu yang Kaido dan juga Big Mom dah pun tumbang betul. Tanah ke dalam kaki ke tanah tak tahu. Saya tak pasti dia orang tahu ke tak masuk dalam volcano tu. Itu saya tak pasti tak tahu detail kan. And satu lagi dia orang juga tahu yang Nika has finally emerged. Sanggup Nika ataupun dalam memang terkejut. Bahasa mudahnya Luffy dah awaken Evil Fruit. Dekat sini saya nak stop sekejap. Saya nak cakap pasal Nika ni kan. Adakah bila Gorosei and the government dah tahu pasal Nika ni, adakah wanted Luffy akan berubah daripada dead or alive tu, dia akan jadi dead? Sebab kita tahu yang diorang tak nak Nika ni ada dekat dunia ni. Kita tahu benda tu. So abang rasa macam ni? Boleh jadi. Aku sejujurnya aku tak pernah terfikir lagi pasal benda tu. Tapi boleh jadi kan. Sebab saya terfikir semalam kan, waktu macam baca-baca balik macam pasal bounty ni, macam kalau government tak suka dia, sebab kita pernah ada satu situasi di mana Sanji dapat wanted alive only. Sebab dia ada kaitan dengan ayah dia lah, dia royal family tu. Ya, betul. So sebabkan dia orang tak suka Nika ni, so ada kemungkinan lah benda tu nak jadi. Tapi kita kena tengok sama-sama what's next. Yes. And diorang Gorosei ni sambung lagi yang the timing cannot be worse. Maknanya world government sekarang ni tengah serabut, tengah busy nak handle revolutionary, and then at the same time diorang dapat tahu yang Empress dah jatuh. So stability dia dah tak ada guys. Sebelum ni dah ada Shichibukai, itu dah dipadam dengan ada SSG dah digantikan dengan Super Science Group. Tapi sekarang Emperor, satu lagi part of the 3 great power tu dah tumbang juga. Dan bukan seorang tau, 2 orang. 2 Yonko. 2 Yonko. Dan katanya ada pengganti juga kan nanti kan? Katanya ada pengganti. Itu borak ID Studio nanti. And betul Zunisha dah belah sebab orang kapal-kapal sekeliling Wano tu dah tak nampak dah. Zunisha dah hilang masuk ke kabus mana tak. Tapi sebabkan arahan Momo pada 2 chapter lepas, Wano punya border masih lagi close. So bukan senang nak masuk ke dalam Wano.
Betul. Okay. Ada satu lagi benda interesting, which is bukan setakat Kaido dan Big Mom mencari Nico Robin, tapi world government juga. Nama, aku rasa ni first time buat nama Nico Robin ni dimention dalam perbualan Gorosei ni. Yes. We can still have Nico Robin brought to us, correct? Okay. So, diorang nak Nico Robin pun tak ada dalam chapter ni. Ada yang tanya-tanya mana Robin, mana Robin. Ya, itu ada yang risau, tu kan. Ada yang risau. Ada yang dah risau tu. And so CP0 betul contact daripada kapal dan connection tu terputus lah. Ada seorang somebody kacau, ada someone kacau. Dia cakap dekat CP0 tu, kalau tak salah saya, stay where you are. Dia kata. Yes, stay where you tunggu are. kat situ. I'm on my way. Okay. Sebenarnya dia cakap sebenarnya waktu baca tu macam terfikir kan, siapa pula kan Rob Lucci ke kan? Macam terfikir siapa nak contact CP0 tiba-tiba kan? Betul. Lupanya dia lah. The man. The mysterious man. Okay. Habis dah pasal Gorosei ni, ada apa pun nak tambah ke? Tak ada sangat. Cuba tadi ada satu yang abang cakap pasal apa, Holy Land Marijoa tu kan. Sebenarnya Holy Land Marijoa tu sebenarnya bukan holy sangat pun. Kita tahu dekat Marijoa tu ada something secret yang semua orang tak tahu, which is slavery tu kan. Di irony lah. Tu je. Tu je sebenarnya nak tambah. Nak tambah pasal benda tu. Tak ada holy sangat pun sebenarnya. Dia orang jauh je daripada cakap holy. benda tu holy. Jauh daripada holy lah sebenarnya. Tempat tu rasa macam boleh kata macam tempat neraka lah kot untuk slave tu kan. So, kesian lah kan. Dia orang, itu nanti kita akan borakkan nanti lah. Sebab saya pasti the next arc, which is the final saga yang kita akan borakkan nanti, The Road to Laugh Tale. The Road to Laugh Tale akan ada benda ni. Benda ni memang akan ada, which is slavery semua ni memang akan ada. So itu nanti kita akan borak lah. Dan saya pun dah prepare teori semua tu. So nanti lah kita borakkan pasal hal tu. Cantik. Kita teruskan lagi dengan perbualan antara dua supernova, iaitu S. Drake dan juga Basil Hawkins. So nampak kat sini Drake dah pun terbaring penat. Hawkins pula dengan darahnya, darah-darahnya. Darah dah teruk lah. Teruk Azhar dah Mat. I didn't get that. Could you try again? Diam lah. Okay, sorry, ada technical error. Okay. Dekat dalam dua-dua cedera ni, Drake sempat lagi menganjing Hawkins. Dia kata nampaknya cut kau punya ability tu, yang cut kau kata kan kalau kau stay dengan Kaido kau selamat. Tapi sekarang apa yang dah terjadi dah sebaliknya lah. Apa cerita kan? So Hawkins ada cerita lah yang memang dia decide untuk team dengan Kaido sebab dia tahu dia memang tak boleh kalahkan Kaido. Kalau dia lawan Kaido dia mati. Tapi Kid dengan kru dia decide untuk against Kaido. Tapi in the end dapat menang lah lawan Emperor kan. Ya, betul. Which dia pun tak sangka. Dan kita pergi ke satu flashback yang sebelum perang sebelum Ruffy start selaku. Betul sebelum Ruffy start. So time ni Hawkins ada bagi tahu yang dia tengah check somebody yang dia hanya ada 1% probability untuk hidup lah, 1% percentage untuk hidup. Time tu kita ada buat speculation lah siapa. So somebody Luffy, Zoro, mostly semua lah. Ada kata Luffy, tapi ada tak kata pernah Zoro, pun ada kata Drake. Ya betul, tapi tak pernah pun ada seorang sangka jawapan yang sebenar. Cantik plot twist kat sini. Betul. So anime pun dah silap kan. Anime buat Drake kan. Anime Toei dah silap. Betul. So plot twist, ada minor plot twist yang rupanya Hawkins check diri dia sendiri, which is sebenarnya logik lah kan. Kalau aku dalam pegang yang besar ni, aku nak check hidup aku ni selamat ke tak kan. So Hawkins ada 1% saja peluang untuk hidup. Dan dalam chapter ni walaupun tak confirm lagi, mungkin dah mati lah. Sebab panel last dia tu dia dah terjatuh, rambut dia dah jatuh lah. So macam mana dah mati ke belum Hawkins ni? Tak tahu lah nak cakap abang. Dia boleh jadi lah. Boleh jadi lah. Sebab apa saya boleh cakap memang boleh jadi. Yes, 1% tu bukan benda yang banyak. Memang sikit lah. Ya, memang sikit. So kalau mati pun aku berpuas hati juga. At least ada something lah kan.
Ya. Ya. Sebab benda ni memang tak pernah ada orang predict, tak pernah ataupun ada ke, tapi saya tak pernah tahu pun. Tapi saya sendiri tak pernah tahu orang predict benda ni. And Oda tiba-tiba pop bagi kat chapter ni. Yes. Macam Oda pop bagi kan. Macam why. Wow. Oda concludekan jugalah pasal Hawkeye ni kan. So kalau mati aku okey lah. Aku prefer mati juga kan. Nanti banyak pula karakter nak tulis Final War nanti kan. Banyak. Okey. Tapi pada saya Drake kena ada. Drake kena ada untuk Final War. Sebab dia ada kaitan dengan SWORD kan. Yes. Betul. Dia perlu. Betul. Sebab dia Captain of SWORD. So dia kena ada. Betul. Drake lah. Sekarang ni okay, settle. And then rupanya ada time skip sekejap. 7 hari. Seminggu. Seminggu. After the end of Wano. Kat sini student-student Wano ataupun anak-anak kecil Wano dia dapat lagi pelajaran baru. Macam SPM baru-baru ni tukar syllabus macam tu. Dia tukar syllabus mat yang selama ni sejarah sebenarnya salah. Syllabus baru ni betul. Syllabus baru ni betul. Cikgu sebelum ni kelentong. Mana Miss Sarah Happy dia dah tak ada dah. Dia tak ada dah. Cikgu baru lah. So dia orang dapat pelajaran yang best, iaitu the story of Kozuki Oden lah. Kan? Ya betul. Dia punya first chapter tu. Takkan nak belajar Paleolithic pula kan. Kita belajar Kozuki Oden dulu lah. So akhirnya diorang dapat benda yang betul. Okay, pasal Red Scabbard, pasal Oden, pasal Kyoshiro, semualah basically. Interesting dalam perbualan orang Wano ni juga, diorang tahu yang Luffy yang kalahkan Kaido tu dikenali sebagai Joy Boy. Joy Boy, ya. Macam mana diorang boleh tahu tu? Dari mana diorang dengar Joy Boy ni? Mungkin daripada Scabbard, daripada Kazaya sendiri, dan tapi mungkin daripada Momo juga sebenarnya. Ataupun memang sebenarnya dah ada ramalan ataupun sebab Oden punya ramalan kan? Oden punya ramalan ni kan? Mungkin ada kaitan dengan benda-benda tu lah. And sikit nak tambah lah, bekalan makanan dengan bekalan air dekat Wano dah okey dah lah. Kita dapat tengok lah kat sini. Yes. Diorang supply makanan punya supply semua dah okey, dan kita dapat tengok juga yang orang-orang dah dapat tahulah yang sebenarnya Koshiro tu Denjiro, Komurasaki tu sebenarnya anak Kozuki Oden yang kedua, iaitu Hiyori. Semua diorang dah tahu dah lah. Dan diorang prepare untuk festival yang besar-besaran lah kan. Festival yang sangat-sangat besar, bukan setakat Lion saja yang akan celebrate, tapi satu Wano kan celebrate. Tak sabar nak tengok. Of course lah. Dan bukan setakat itu saja, tapi orang yang terbang menggunakan bunga itu juga celebrate. Tak tahu macam nak celebrate kan. Ada orang kacau nanti. Itulah kan. Saya pun tengah terfikir ni kan, apa dia nak buat ni kan, apalah sebab ni kan. Okay. Tegak tu. Sebenarnya dah boleh tahulah apa jadi chapter depan. Ada banyak benda yang kita boleh tahu lah chapter depan. Tapi tu tak boleh borak dekat collab yang ni. Mungkin part 2 nanti. Kita pergi kepada part yang agak random, agak tiba-tiba. So kita dapat confirmation lah yang kita kehilangan 2 orang pahlawan kita, iaitu Ashura Doji dan juga Izo. Siapa sangka 2 ini yang terkorban. Kinemon yang dalam anime dah sakaratul maut. Dah nazak, darah dah terpancut-pancut, masih hidup, masih kekal. Masih hidup. Manakala Ashura Doji yang hanya kena letupan, tak silap aku kan, ending dia yang letupan tu lah kan. Dia selamatkan daripada Oden palsu tu. Yes. Dan Izo yang mana mungkin disebabkan dosa dia tak balik rumah, derhaka tak balik ke kampung halaman selama 20 tahun. Mungkin inilah Tuhan bayar cash. Izo pun pergi. Macam mana Dam? 2 orang mati macam mana? Kenapa yang lain tak mati? Sebelum kita cerita pasal tu, saya nak kena cakap yang Ashura Doji punya tu tak ada impact pada saya. Macam pada saya lah, dia macam tak ada apa-apa sangat lah. Tapi Izo memang hit hard lah untuk saya. I mean macam, first of all dia baru jumpa Kiku. Betul. Like berapa tahun Mat? Berapa tahun bang? 20 tahun. Atau lebih 20. Lebih sebab dia ikut Oden. Oden keluar, dia keluar 25 kot. Lepas tu
Ya, Izo Izo dia mati. Tapi Fuh. apa yang kurang bila Izo mati ni dalam chapter ni lah? Apa yang kita tak nampak? Apa yang kita tak nampak? Kita tak nampak reaction Okiku tu. Kita Kita nampak dia dah mandi dah, Man. yang tu. Yang tu. Itulah agak macam pelik sikit lah. Macam patutnya Oda tambah lah reaction Ataupun Kiku terhadap Izo. mungkin Kiku tak tahu lagi kot. Mungkin Akazaya macam sembunyikan lagi daripada dia ke. Mungkin macam tak nak dia sedih sangat ke. Kita tengok lah. Boleh jadi, mungkin boleh jadi juga kan. Tengok lah. Tak Macam tahu mana lah aku kan. rasa dah tahu. Tapi tengok lah. Ya. Marco dia, pada saya dia memang like dia orang paling saya yang paling kesian lah Betul. kat dalam dunia One Piece buat masa ni lah. Dia main Kehilangan semua lah kan. Whitebeard Pirates lah. Semakin Ya, betul. sikit lah kan. And ada orang sebenarnya dia orang buat troll sebenarnya. Dia orang cakap Izo memang dah tahu dah mati. Whitebeard Pirate ni Oda tak sayang. tapi part of that troll. Tapi kesian lah kat Marco. I mean, what's next for him? Saya harap Oda ada something lah plan untuk dia. I mean, apa-apa lah. Mungkin dia join Final War ataupun mungkin dia tak join, kita tak tahu. Tapi kalau ingat lah seawal-awal dulu kan, awal-awal Wano dulu, orang predict Marco yang akan mati. Orang predict Law yang akan mati sebab Marco boleh buat regeneration tu kan. Mungkin Phoenix ada power revival tu, Law boleh buat immortality surgery tu. Ya, betul. So dua-dua tu tak terjadi. Which is aku rasa sayang juga. Mungkin final war lah. Final war kot. Aku rasa Marco mati lebih impactful lah untuk aku lah personally. Faham. Tapi ya, I mean Izo ni pun dah, pada saya, orang lain saya tak tahu lah, mungkin Izo, macam relax je kan. Tapi saya rasa macam Izo ni dia hit lain lah, different. I mean Faham. tak tahu. Ashura Doji tu tak apalah, dia karakter yang saya boleh kata baru-baru kenal je kan. Ashura Doji tu tak ada impact sangat pun kan dia pada storyline kita kan. Dia Akazaya je lah kan. Betul. Tapi tak lah, mungkin akan ada orang marah saya lah sebab saya cakap Ashura Doji macam ni. Tapi pada saya tak ada apa buat Ashura. Tapi Izo lah hit hard. Lepas tu Izo pula pengorbanan dia lawan dengan CP0 kot. Yes. Tapi Ashura Doji pun pengorbanan dia halang bom daripada kena kat Akazaya. So I mean tak lah. Kalau abang sendiri macam mana? Untuk aku sama, Izo lagi lagi terasa daripada Ashura Doji. Tapi pendapat aku pasal Red Scabbard ni masih lagi, kalau Kinemon ke dia lebih impactful lah. Kalau Kinemon lah lagi betul-betul membagi yang bila one day kita baca Wano balik, oh shit lah, Kinemon mati tu. Ingat Kinemon lah. Sekarang dah tak ada benda tu. Aku rasa agak wasted opportunity lah untuk Oda tak bunuh Kinemon. Tempat sepatutnya ada reason lah. Kinemon boleh ajar Momo kan. Tapi benda dah jadi kan. Ya, Izo Kiku tu lah, tak ada reaction Kiku tu pun satu benda yang pelik juga sebenarnya kan. Ya. Betul. Tapi at least ada pengorbanan lah. At least tak semua Scabbard hidup. At least ada pengorbanan. Ya. Dan okay, aku rasa part aku sampai sini je kot. Ya. So Alright. So minggu depan last chapter sebelum break yang lama sebulan. Ada orang kata mungkin last chapter Wano, ada orang kata mungkin tak. Tengoklah macam mana. Last, tapi yang pasti chapter minggu depan ni chapter yang besar lah. Yang besar lah sebab banyak sebenarnya Oda nak cover. Kalau tu last chapter Wano banyak. Tak tahu dah nak buat macam mana. Sebab tak terjadi lagi dalam history One Piece satu saga tu bermula dengan arc yang daripada saga yang lepas. Tak pernah lagi. Tapi mungkin kali ni arc final saga tu boleh bermula dengan Wano. Kita tak tahu. Okay. So I think that's all for this collab. Kita jumpa lagi kat video akan datang.
teruskan support. Dan jangan lupa untuk layan part tu. Yes, jangan lupa layan part sebab tu. ni tak habis lagi, ni baru separuh chapter. Ada lagi ada separuh benda chapter. yang Saya tahu hype. part-part yang korang nak tahu tu kan, pasal Momo lah apa semua tu kan. Tu kat channel ID Studio lah. Part-part yang gurau-gurau tu semua kat ID Studio. Part mandi-mandi manda tu. Sebab kalau ada Yamato ya ID Studio. Okey. Jumpa lagi dekat. Dan jangan lupa untuk layan video collab kita orang semua dekat channel PIM dengan channel The Show. Yes. The Show Review. So malam ni sepatutnya kita ada collab YouTuber besar-besaran juga. Besar-besaran. Tak tahu berapa ramai yang join, tapi kita cuba buat. So akan feature dekat Live of Fame and also The Show yang diorang punya collab lah. Selalunya 2 orang kan. So kalau nampak muka aku dengan muka Adam tulis komen, bro, ID Studio. Come on, support lah sikit mah. Kita YouTuber kecil-kecil mah. Come on, tolong. Okay, so thank you guys. Jumpa lagi kat video kan. Thank you guys. Assalamualaikum. Bye-bye. Ciao.